dia tanya if you are substantial outside shareholder holding 30, maknanya dia nak tahu point of view daripada outside shareholder sama ada kita akan pilih disclosure strategy ni ke tak kan. Maknanya kita kena bagi point of view outside shareholder gitu kan. Betul. Apa perspektif kita kalau CEO tu guna selektif punya disclosure strategy. So apa macam dia punya benefit ke apa, dia punya kelemahan ke bila company tu guna selektif ni. Faham. Lepas tu would your answer different if you are the employee. Oh, kita kena bagi untuk employee punya juga kan. Betul. Okay, so siapa ada idea untuk outside shareholder? Siapa ada pendapat? Yes or no? Kita kisah mana satu? Korang rasa approve ke tak approve? Tak, kalau bagi Nat, outside shareholder ni dia boleh je. Maksudnya dia approve apa yang CEO suggestkan sebab sedikit sebanyak kalau contohlah dia keluarkan selective disclosure, dia guna selective disclosure strategy ni kan, dia sedikit sebanyak dia bagi juga benefit dekat investor iaitu pelabur sebab mostly investor dia nak tengok penyata kewangan yang baik dan penyata kewangan yang nampak keuntungan dia. So bagi Nat benda tu sebagai outside shareholder yang memegang 20% ownership ni, dia boleh terima apa yang disuggestkan oleh CEO. Korang rasa macam mana? Dia boleh approve. Boleh juga kalau dia nak approve gitu. Boleh. Dia ada option lah. Tentu. Tapi tak pastilah. Okay, tak apa. Next. Ada yang tak setuju? Ada yang tak approve? Okay, kalau macam aku rasa macam tak setuju lah dengan benda tu, dengan selective disclosure ni sebab dia macam boleh bagi investor tu macam keliru tau. Okay, dengan selain daripada investor kan ramai juga lagi yang akan gunakan financial information ni kan. So diorang akan keliru dengan apa yang dia tunjukkan sebab bila dia pilih je apa yang dia nak disclose, dia tak akan dedahkan semua. So benda tu tak akan menggambarkan keadaan sebenar financial company tu. Jadi macam boleh jadi investor rasa macam in future company tu akan dapat keuntungan, tapi sebenarnya tak pun sebab dia tak tengok keseluruhan financial report kan. Jadi macam tak bagus lah sebenarnya benda tu. Jadi investor akan jadi kurang percaya dekat company tu, and dia boleh juga mempersoalkan kenapa time forecasting boleh keluarkan semua report tapi time betul-betul tak keluarkan semua report tu. So macam memang tak setuju lah. Zaira ada pendapat? Zaira ada apa nak tambah, Zaira? Kalau bagi Zaira, Zaira tak setuju untuk syarikat CEO ni pilih guna selective disclosure strategy sebab Zaira setuju dengan apa yang Wahidah cakap sebab investor ni biasa dia akan pilih company yang transparency information, means that maklumat tu ada banyak yang dia boleh evaluate apa company tu sebenarnya performance dia. Macam contoh, kalau dia guna selective disclosure strategy ni, cash flow statement kan dia tak bagi kan. So dia bagi tahu pasal benda lain je macam financial position, income statement semua tu. Benda tu memanglah nampak company tu nampak bagus. Tapi contohlah bila CEO tu keluarkan juga cash flow statement ni, lepas tu dia tengok benda tu sebenarnya cash flow tu negatif. Means investor pun bila dah tengok cash flow tu negatif, dia pun dah macam ragu-ragu nak buat investment ke tak dekat company ni. So sepatutnya CEO ni kena pilih full disclosure strategy lah bagi Zaira sebab investor ni dia memang akan pilih company yang bagi maklumat yang paling banyak lah untuk senang dia buat decision. Macam tu lah.
So maksudnya banyak bagi benefit kalau dia tak approve CEO punya selective disclosure tu lah kan. Sebab kalau yes tu mungkin akan bagi benefit tu dekat orang dalam company tu je. Tapi bukan investor. Tapi benda tu tak akan bertahan lama lah kan. Untuk long term dia takkan bertahan lah kot untuk company tu kalau investor tahu benda tu gitu. Kan? Betul. Tapi ada satu benefit lah kalau macam contoh company ni pilih selective disclosure strategy sebab privacy dia boleh kurangkan privacy tu. Maksudnya macam competitors tak tahu sangat lah apa strategi dia. So benda tu tapi kita boleh nampak yang macam benefit dia tu sikit lah berbanding dengan kalau full disclosure. Dia lah macam lagi penting kat investor. Macam tu lah. Tapi kalau dia pentingkan, aku rasa lah kalau dia pentingkan investor, supposedly dia pilih no lah kan sebab macam mana pun investor tu yang akan bagi income dekat dia kan. Sebab dia company ni kan. Kan? Betul. Investor yang salah seorang yang key stakeholders yang paling penting lah kat syarikat sebab dia boleh finance dia boleh bagi sumber, dia boleh finance lah instead of dia buat financing ke apa. So korang yes ke no? Mana? Kalau aku mungkin aku akan cakap no lah. Kita ikut majority. Macam mana? Aku pun lepas dah dengar penjelasan dari Wahida dengan Zaira pun benefit tu lagi banyak bila kita tak buat selective disclosure, kita tak ikut apa yang CEO ni suggest. So nak akan pilih no. Najura? Kuat juga. Ya, sama jugalah. Sebab bila dengar balik, rasanya dia no lah. Tak boleh nak ikut, tak boleh nak selective dia punya disclosure tu. Okay, so kita no. No Okay, No no. No okay. Okay, lepas tu would your answer different if you are the employee of Maksudnya kita pun kena jawab lah sama ada kita approve kalau kita as an employee sama ada kita approve ke tak selective disclosure ni. Betul. So kalau aku untuk dari employee tu sendiri, so misal aku letakkan diri aku dekat employee tu, mungkin aku akan cakap yes sebab bila dia disclose cash flow yang negatif tu, dia memang akan effect mungkin diorang punya number of investor lah kan. Mungkin investor akan dari diri akan pertimbangkan untuk tak invest dengan company kita lah ke macam tu. So daripada situ mungkin akan effect macam company punya income. So nanti untuk long term mungkin kita pun akan kita punya pendapatan dekat company tu pun akan terjejas lah kan. Sebab kalau daripada pendapatan tu juga ada orang akan bayar kita punya gaji as an employee macam tu. And then kalau as an employee ni untuk kalau kita tengok dengan kalau kita masukkan keadaan tu dalam masa sekarang lah, zaman kita sekarang ni dengan politik yang tak stabil lah, gebaran naik lah, inflasi lah apa semua tu, untuk cari pekerjaan baru ni selalunya employee ni tak akan ambil risiko lah kan untuk cari kerja baru ke, untuk berhenti kerja tanpa backup plan ke macam tu. So mungkin dia akan pilih yang untuk benefit diri dia lah kan macam tu. Supaya dia punya income tu tak terjejas macam tu. Kalau bagi aku lah kan. Bagi aku baik dia tak payah terima pun benda ni daripada segi employee lah. Sebab employee ni dia ada tahu standard-standard yang ditetapkan. So bila macam contohlah bila benda tu dah tahu, so orang akan kaji. Orang akan kajilah dia punya siapa yang buat report tu, siapa yang tu semua tu. So effect dia boleh dibuang kerja. So bila dia dah buang kerja tu, so memang dia punya jadi dekat diri dia jugalah macam dia nak kena cari kerja baru. Lepas tu orang macam tak akan terima dia sebab dia dah pernah buat dah dekat company ni, dia dah salah record dah, buat macam dia ada sejarah lah. Dia ada sejarah dah. So macam bila nak cari kerja baru tu maybe dia akan effect jugalah. Macam tu lah. Okay, faham.
Tapi kalau macam itu je, kalau kan kita dah pilih untuk tak approve kan, kalau kita sebagai shareholder kan. Tapi kalau untuk employee ni, kalau sekadar dia punya balasan tu tindakan undang-undang je yang mungkin boleh buat dia kena buang kerja ke apa. Macam mana nak cakap mungkin macam banyak lagi faktor lain yang dia perlu tengok lah kot. Mungkin dia lebih, macam aku cakap tadi lah kot, mungkin dia lebih kepada nak company tu bertahan macam tu. Mungkin kalau setakat macam tindakan undang-undang tu, benda yang mungkin dia tak semua orang akan ikut lah benda tu macam tu. Itu sebab lagi pun macam kalau dia pilih untuk EAS, means dia akan sokong company tu. So ada possibility yang company tu akan pertahankan dia mungkin. Tak tahu lah kan. So korang macam mana? Kalau bagi Zahira, Zara akan cakap kalau sebagai employee Zara akan pilih CEO punya suggestion iaitu selective disclosure strategy, sebab kan selective disclosure strategy kan maksudnya dia akan CEO ni dia macam pertimbangkan benda yang nampak benda tu baik je, macam benda tu baik lah, macam financial position dia, positif income dia, profit je semua tu, dia tak tengok yang bahagian yang negatif punya. So maksudnya dari situ sebab kan CEO cakap dekat dalam kes dalam ni, dia cakap CEO dia akan bagi reward dekat pekerja ni based on dia punya performance. Kalau performance dia bagus, maksudnya dia akan bagilah bonus ke apa lagi tinggi kat dia. So maksudnya dia macam kalau bagi employee, macam kalau bagi pendapat Zara lah, better guna selective disclosure strategy berbanding dengan instead of full disclosure. Sebab kalau guna full disclosure, bila dia tengok cash flow tu negatif, maksudnya dia dah macam dah ragu-ragu company ni pasti dah ada masalah macam problem in terms of financing kan. So maksudnya dia kena ambil lagi loan daripada mana-mana bank. So benda tu lagi effect dekat employee lah untuk dapat reward. Lepas tu lagi satu, bila benda ni berlaku, maksudnya bila macam reward, dia tak dapat reward, performance pekerja tu sendiri pun dah menurun lah, productivity dia pun dah menurun. So bagi Zaira macam tu lah. Faham? So, 2 lawan 1. Tapi kalau aku aku pilih untuk selective disclosure lah, sebab bagi aku macam pemegang saham shareholder tu lagi macam penting untuk company, sebab dia yang bagi dana tau untuk company tu terus beroperasi. Macam employee ni memang tak patut lah kalau dia dapat imbuhan kan, macam dia dapat bonus reward sebab financial tu macam elok. Padahal sebenarnya financial tu negatif sebab dia tak manage yang elok. So memang patutlah dia tak dapat pun bonus tu. So tak perlulah nak selective disclosure ni, disclose je lah semua. Oh, faham. Okay, ada pendapat lain lagi? Tak ada So sorry, dua-dua so macam mana? So daripada soalan satu ni maksudnya dari segi perspektif investor dengan perspektif employee, maksudnya kita dua-dua kena guna full disclosure strategy kan, sebab dia macam lagi banyak benefit daripada pilih selective disclosure strategy. Itu juga sebab kalau walaupun dia pilih, dan kalau as employee kalau dia pilih disclosure strategy ni pun, untuk long term memang akan effect dia jugalah kan. Mungkin sebab mungkin investor dah tak percaya sebab dah tak ada transparency dalam information apa semua tu gitu. So, would your answers different? No. No Okay. So, answer kita no. Nanti kita olah sikit. Okay, next soalan 2. What do you think the position of board members on this matter? Board members ni yang CEO dengan CFO lah kan? Dua orang yang dia mention tu kan? Betul. So, what about the standard setter or regulator on this matter? Standard setter ni yang mana? Orang yang regulate
pasal accounting ni macam MIA ke, bursa ke, apa-apa yang ada kaitan dengan syarikat punya. Selain daripada orang eksternal lah, pihak eksternal, dia bukan internal. So kalau yang board member tu internal lah kan? Betul. Oh, okay. Faham. Jadi kalau financial analyst tu dia tak termasuk dalam board member ni? Tak, sebab dia external. Dia macam investor. Oh. Tapi dia tak termasuk juga dalam standard setter tu kan? Tak. Sebab dia bukan Dia regulator. just Dia just orang, semua dia orang luar. Okay. So kita akan tengok board members ni, kita akan tengok CEO lah kan? Macam Dengan ni. CFO. CEO dengan CFO. Lepas tu CFO. So kalau Standard setter tu, so kita nak tengok yang ni dulu. Position dulu. Tengok position dulu lah. Yang position CEO dengan CFO. board members tu dulu. Okay. So, kalau macam rasanya macam semua tahulah kan, sebab CEO ni kan dia highest ranking yang ada dekat company kan. Tapi mostly tugas dia hanya untuk apa nama dia? Kontrol ataupun Mengemudi. Melayunya. Sorry. okay, hanya untuk kontrol ataupun manage company tu mengikut vision ataupun misi yang company tu dah tetapkan. Jadi dari segi financing ni, kalau daripada kan dia kata dia nak cari apa position board member ni untuk matter ni, untuk isu ni kan. So daripada segi financing ni sepatutnya tugas CEO hanya kontrol financing tu supaya tak terlalu rugi ke, tak terlalu dapat negatif ke. So jadi kalau untuk isu dia nak campur tangan ni sepatutnya itu bukan dalam bidang tugas CEO. So akhirnya dia perlu dapatkan, maksudnya kalau dari segi kewangan tu dia perlu dapatkan juga pendapat dari yang lebih berpengetahuan lagi tu. Contohnya daripada CFO dia lah kan. Mungkin, tapi kalau CEO dengan CFO ni, mana yang macam board of director tu akan lebih dengar decision diorang, macam pendapat dia? CEO Rasa CEO sebab CEO ni dia macam spokesperson untuk antara company, urusan company dengan board of director. Tapi rasanya kalau ikut board of director, diorang mesti kena kena dengar pendapat daripada pakar kan, Maksudnya kalau bahagian financing daripada CFO. Kalau bahagian company ataupun pasal vision atau mission company, kita refer CEO. Macam tu. Okay. So, ada lagi nak tambah yang untuk CEO? Tak ada? Tak ada. Tak ada. Okay. Untuk CFO, kita kena tengok apa ni dia punya function lah kan untuk CFO ni. Kalau ikutkan dia punya function tu, dia kena buat financial planning, lepas tu analyse company tu punya analyse company tu punya kewangan, and then dia lah yang kena sediakan macam strategic punya plan lah kan, supaya company tu company financial statement company tu tak negatif lah, macam tak jadi teruk lah macam tu. So aku rasa peranan dia dalam masalah ni, mungkin dia kena tengok balik lah daripada dia punya receivable term dia tu kan, yang 60 hari kan dia orang tetapkan yang receivable tu, credit tu 60 hari, tapi payables tu bayar balik, untuk bayar dekat supplier tu 10 hari. So benda tu aku rasa macam jarak tu sangat jauh. So function ni mungkin dia boleh macam cadangkan dekat board member, sebab nanti akan sama-sama decide tu kan board members kan. Mungkin dia boleh cadangkan lah untuk macam revise balik diorang punya credit term tu. Lepas tu andai katalah dia punya receivable tu still tak
boleh cover macam tu, mungkin diorang boleh buat dari segi gunakan law ke apa. Sebab kita kan boleh dapatkan balik duit kita kalau bad debt kan, tapi kena gunakan law lah. Tapi semua tu mungkin kena kira-kira balik lah supaya walaupun kita gunakan macam pergi bawa masuk court pun still tak affect kita punya cash flow kita as long as kita dapat balik duit kita. Sebab dia pun kena tengok lah juga kan, macam kalau investor tu, kalau lah anda kata dia pilih untuk full disclosure and then semua memang akan nampak kan. So macam mungkin ada juga investor yang mungkin ada juga tak semestinya investor akan pilih untuk tak invest lah kat company kita. Mungkin dia nak tengok macam mana cara kita handle masalah cash flow tu. So daripada situ macam mungkin bila dia tengok kita ada do something dengan masalah kita, mungkin dari situ diorang lagi percayalah sebab in future tak ada lah dia company ni takkan ada masalah dengan cash flow dia, mestilah akan ada kan. So kalau kita boleh handle masalah ni, mungkin investor macam mestilah akan pilih untuk boleh teruskan untuk invest lah macam tu. Itu lagi satu CFO ni dia juga boleh advise kat CEO. Macam CEO ni tak semestinya dia daripada background accountant kan. So maksudnya dia tak tahu sangat pasal financial ni. So CFO ni dia punya tugas salah satu dia dia bertanggungjawab untuk bagi nasihat dari segi in terms of financing lah. Macam contohnya kalau lah strategi syarikat ni gagal, maksudnya orang yang salah satu yang macam punca utama yang menyebabkan syarikat tu gagal adalah juga CFO. So CFO ni sebenarnya dia responsibility dia sangat tinggi lah untuk memastikan syarikat punya cash flow tu bagus lah untuk support dia punya operation semua tu. Yelah sebab kalau tak ada, walaupun ada revenue banyak kan dia cakap soalan yang walaupun revenue dia banyak tapi macam duit tu tak ada yang masuk. Dia cuba tu meningkat tapi tak ada yang masuk. Tapi sebenarnya duit pendapatan tu lah yang kita akan gunakan untuk teruskan kita punya perniagaan kan macam tu. Betul. Sebab tu lah investor dia tengok dari segi cash flow kan. Sebab revenue tu dia termasuk daripada accrual basis dengan cash basis kan. Means ada yang sebenarnya tak, benda tu hasil tu tak dapat lagi. Dia boleh dapat untuk next year ke apa. So sebab tu lah kita kena tengok dari segi cash flow tu penting. Sebab cash flow tu untuk current punya. So orang investor akan tengok dari situ lah macam ni cash flow dia tu, inflow outflow. Faham? Ada siapa nak tambah? Function CFO ni maknanya dia untuk advice lah kan. Sepatutnya dia advice lah kan. And then macam bagikan macam cadangan-cadangan untuk overcome masalah masalah diorang. Macam apa punca masalah diorang macam tu kan. Okay. So next standard setter. Standard setter ni kita standard apa? Regulator. First kita boleh tengok dari segi standard setters yang macam Zara suggest MIA. Sebab MIA ni kita tahu dia yang orang yang jaga profession accountant kan, nak make sure diorang tu semua orang yang berkelayakan. So satu dia juga orang yang macam jaga dia make sure syarikat ni patuh kepada ethics, maksudnya integrity, objectivity semua tu dia kena patuh. Sebab investor dia akan sebab investor ni dia akan percaya dekat kerja accountant buat. Sebab diorang kan nak buat decision kan. Sebab kalau salah buat decision akan affect diorang punya sumber pendapatan dia lah. Lepas tu macam contoh lah kat sini kan syarikat kalau contoh dia nak guna selective disclosure strategy. Lepas tu dia nak fulfill dengan SEC punya filing tu, cash flow tu still kena bagi tahu, kena bagi tahu dekat website kan. So tapi dia cakap kalau dia guna selective ni dia nak cash flow ni dia nak inform tapi dia nak guna discrepancy. Maksudnya dia nak avoid benda-benda dia nak hide information yang penting lah. Macam dia nak make sure benda tu nampak bagus je. Tapi sebenarnya kan discrepancy tu kan tak elok kan. I mean benda tu benda negatif. Dia boleh affect dia punya ethics and then benda boleh disaman lah.
So maksudnya kalau bila adanya standard setters ni macam MIA, so MIA ni boleh jadi guidelines kepada CEO. CEO boleh refer dekat MIA ni dulu before dia nak buat apa-apa decision untuk elak daripada dia, company dia macam perspektif investor akan macam fikir company ni tak elok ke apa. So MIA ni penting, salah satu standard setters yang penting bagi semua syarikat lah. So kalau MIA ni dia dalam Malaysia kan? Kalau So Malaysia standard punya untuk soalan ni kita nak terangkan pasal standard setter dalam Malaysia ke ataupun termasuk dengan international juga? Rasanya kita boleh tengok dua-dua. Kita boleh compare Malaysia punya macam mana dia punya guidelines. Lepas tu international punya macam mana dia punya cara macam nak handle ethics ni. So kalau international apa je? Dia standard dia? MIA lah? Ya. Bukan. MIA Malaysia. IMA. MIA Malaysia. IMA lah. IMA. Okay. Tapi kalau IASB pun boleh tak kan? Oh boleh juga sebab tu international kan. Oh, dalam tu ada dia cakap apa? Ada. Yang dalam AISB. Oh, kalau dalam IASP tu sebenarnya dia standard, dia macam dekat bawah IFRS tau, tak silap aku. So macam dekat bawah IFRS tu dia ada mention macam pasal statement of cash flow ni. Macam kena present lah dia punya perubahan apa semua dekat dalam IFRS tu kan. So rasanya benda tu ada mengena lah dengan kita punya disclosure tu. Tak silap lah. So kita boleh macam follow benda tu lah kan untuk tengok sebenarnya boleh ke tak untuk sorok apa-apa dalam cash flow kita ataupun tak ni. Tak keluarkan kita punya cash flow dalam ni macam third quarter macam tu. Macam ada juga yang dia cakap pasal nak delay pengeluaran tu. Nak delay keluarkan cash flow tu. Soalan berapa? Peringkat berapa? Tadi mention. Sebab aku macam ada terbaca pasal dia nak delay. Ada. Delay tu kan? Ada tapi jap tengah cari. Okey, sebentar kita cari tu ada tak apa-apa lagi yang standard setters yang kita boleh guna untuk refer case ni? Ada macam untuk Malaysia kan, selain daripada kita tengok dekat MIA, ada juga untuk bursa tau. Sebab kan LEXM company ni dia pun tersenarai dalam listing. So dia kena buat IPO. Okay, then based on bursa, dekat chapter 9 dia ada spesifikkan pasal disclosure ni. So bursa dia adalah buat guideline untuk dia monitor apa benda yang company buat, apa benda yang company disclose, apa semua. Jadi kalau company-company listed ni, diorang memang kena disclose semua benda yang memang ada kaitan lah dengan dengan financial diorang. Semua benda yang melibatkan aset, liability yang memang akan bagi efek dekat pengguna-pengguna financial report ni. Tapi kalau contohlah kalau diorang macam ada masa like diorang nak tangguhkan disclose tu, so diorang boleh je mohon dekat bursa IPO untuk penangguhan. So diorang akan dapat lah macam masa untuk penangguhan, and then kalau dalam masa penangguhan tu diorang still tak boleh nak disclose, maybe bursa akan ambil tindakan. Contoh macam
Itu kan maksudnya lah dia memang pinci setiap benda dalam cerminan tu. So maknanya dia boleh request dengan ni lah kan untuk delay keluaran cash flow tu. Boleh, tapi kalau dia dalam masa delay tu dia still tak boleh nak disclose juga. So bursa akan ambil tindakan yang selanjutnya lah. Zara ingat ke kalau macam delay tu tak boleh sebab macam mana kan kita nak delay cash flow tu maksudnya pasti maksudnya cash flow tu ada problem. So investor dah fikir oh company ni pasti ada masalah sebab tu dia nak delay cash flow tu. Faham? Tapi kalau dia delay pun kan, apa je yang dia boleh buat sebab dia still kena disclose macam cash flow tu setakat quarter tu je. Kalau dia nak buat apa-apa yang future untuk bagi nampak cash flow tu cantik pun, dia still macam masalah tu still dekat situ. Macam tak function pun kalau dia delay pun macam tu. Faham tak? Betul. Maksudnya kalau delay tu maybe ada possibility dia nak ubah benda yang actual punya. Betul? Maybe dia ubah-ubah sikit cantik. Memang investor akan fikir lain lah kan kalau kita as investor pun. Betul. So tadi ada MIA, Bursa. yang IPO kan? Bursa kan? Bursa. Bursa dengan IFASB kan? Yang kena discuss cash flow semua tu kan? Cash flow semua tu. Kita tengok balik lah pilih detail dia. Okay. So nombor 3, nombor segmen, responsibility. Alright. Ethical principle of honesty, fairness, objectivity and responsibility if we decide to support implement this or purpose. How might they develop each of the ethical principle? Maksudnya ethical principle ni yang ni honesty, fairness, objectivity, responsibility ni kan? Betul. Tu nak tengok setiap prinsipal tu ada tak yang menyebabkan possibility need to violate ethical principles tu. Yang IMA keluarkan tu IMA practice tu Determine. Ya, ethical principle ni bukan yang macam dalam case tu kan, yang bawah sekali tu. Cuba buka bawah sekali. Dekat case tu kan. Oh yang Ni standard yang tu kan? ni. Apa beza ni dengan yang ethical principle tu? Mungkin standard ni yang dia kena follow kot. Tapi ethical principle. Apa beza dia? Standard mungkin lebih kepada apa yang kita kena buat. Apa yang kita kena follow. Macam tu Maybe prinsip tu macam ciri-ciri kot. Ciri-ciri yang nak membuatkan company tu ethics ke tak. Macam contohlah salah satu ni dia tak follow maksudnya ethics dia tak kuat lah. Maybe lah macam tu saya rasa. Yang honesty, fairness, objectivity tu kan. So kita ambil ni lah. Yang honesty, fairness ni lah kan. Sebab dia kata ethical principle kan. Dia dah mention dah ethical principle tu. Betul tak? Okay. So untuk honesty So kalau untuk soalan ni dia kena dia kena terangkan semua ethical principle tu ke atau kita kena pilih? Semua kena terangkan. Sebab kita nak tengok. So apa yang di-effect dekat ethical principle dia tu? Kalau dia guna. Yelah saya kita kena determine tu kan. Determine which standard need will be most out of compliance. Paling yang dia tak comply lah gitu kan. Tapi kalau yang soalan determine ni pula, kita kena tengok yang dalam case ni kan. Oh, standard. Dia lain dengan yang atas. Yang principle tu lain. Standard tu lain. I see. Okay. Faham. So, untuk soalan 3 tu, honesty tu apa yang korang rasa macam apa yang Nick boleh violate dengan prinsip honesty? Kalau prinsip honesty, rasanya macam dia kena bagi tahu lah kan benda yang betul pasal LXM operation. Maksudnya macam dia tak boleh nak
sorok-sorok dia punya information, lepas tu dia kena bagi accurate punya information. Kan? Dia kena Jadi jujur how lah much- maksudnya. Dia jujur lah kan. So tanya ni how might he be violated each of the activity principle. Maksudnya kalau dia ni dia violate mesti tak honest lah kan kalau dia pilih untuk selektif. Faham? Okay. Kalau macam dari segi objektiviti, objektiviti tu kan maksudnya dia buat kerja dia tanpa ada bias atau conflict interest. Maksudnya dia punya kerja memang based on solid evidence. Evidence dia tak mempengaruhi orang lain. Tapi kita boleh tengok macam dalam kes ni dia violate prinsipal untuk objektiviti ni sebab dia setuju dengan, even dia ragu-ragu dengan benda ni, tapi dia setuju dengan CEO punya pendapat untuk buat selective disclosure strategy sebab CEO cakap kalau company tu menunjukkan performance yang baik, maksudnya Nick ni akan dapat reward yang tinggi. Lepas tu lagi satu dia juga mempengaruhi sebab kawan-kawan dia depends kat dia untuk penuhi cita-cita dia punya dreams lah. So dari sini kita boleh nampak lah yang Nick dia buat decision bukan sebab based on dia punya pendapat, tapi dia buat sebab dia influence oleh orang, sebab influence oleh CEO. Saya rasa macam tu lah. Sebenarnya boleh ni lah kan conflict of interest lah kan dia punya main pada objektiviti tu. Okay, faham? Tu fairness ni apa keadilan apa? Sama adil. Kalau bahasa Melayu dia. Fairness keadilan. Ya, bukan Fairness ni dia kena, kalau fairness ni dia kena adil lah. Maksudnya dia kena, maksudnya dipertimbangkan antara macam mana dia punya decision dia bukan untuk pihak dia seorang je kan. Maksudnya dia tengok orang lain punya perspektif macam investor ke analis ke board members kan. Dia tengok macam keseluruhan punya. Dia tak dia bukan macam CEO cakap macam ni, okay, kita follow CEO je. Tak boleh gak, dia kena juga daripada perspektif dia sebagai CFO, perspektif daripada dari segi investor. So rasanya dia kena ada dari segi situ kot. Faham. So kalau how might be evaluating tu maksudnya kalau dia pilih selective disclosure maknanya dia hanya berpihak untuk company tu lah kan? Untuk CEO tu je. Dia tak ambil kisah pasal investor sebab kalau selektif ni lama kelamaan benda akan tahu kan. So lama kelamaan investor akan tahu. So investor akan rasa macam diorang ni tipu pelabur company tu. So dia kena adil, so dia kena buat satu decision tu mengikut banyak perspektif. Faham. Kalau responsibility tu macam mana pula? Responsibility tu mesti dia punya dari segi tanggungjawab dia lah kan as CFO tu kan. So mungkin kalau dia pilih untuk selective disclosure, means dia tak betul-betul bertanggungjawab untuk role dia lah. Means macam apa sepatutnya yang dia sepatutnya sediakan strategic planning ke apa ke. Means dari segi dia untuk selesaikan masalah tu macam sepatutnya diselesaikan masalah tu dengan gunakan dia punya function dia, role dia. Tapi kalau dia pilih untuk selective disclosure ni, means dia tak bertanggungjawab lah dengan apa yang sepatutnya dia buat untuk company tu macam tu. Betul. Sepatutnya dia macam lagi bagi nasihat lah. Sepatutnya benda ni boleh buat ke tak? Dia akan efek ke tak dekat investor semua tu? Okay. Kalau standard macam apa standard mana dan kan standard kan ada 4 kan. Yang mana yang paling macam menunjukkan dia violate dengan standard tu? Okay, kalau macam aku rasa dia paling violate ni lah credibility. Standard nombor 4 tu yang terakhir sekali ni.
Sebab kalau macam dia jadi dia tak sampaikan information tu dengan adil and objectively. Mana dekat perenggan, dekat case dekat muka 4, dekat perenggan 1, 2, 3. Kan Prescott tu beritahu dekat ni untuk remove statement cash flow and apa-apa yang berkaitan dengan cash flow daripada earning press release. Dekat muka 4, 1, 2, 3. Perenggan ketiga. Perenggan ketiga. Perenggan ketiga. Oh ni. To remove kan, semua ni kan. So dia macam dia tak bagi tahu semua information dengan fair and objectively. Lepas tu lagi satu Prescott ni pun dia macam sengaja untuk gunakan selective disclosure ni sebab dia expect untuk pengguna tu faham report, analysis and suggestion tu. And then dia juga saja je macam suruh untuk delay release the cash flow tu. Sebab dia nak bagi macam supaya company tu tak dapat bad impression and tak nak tanggung risk. Lepas tu dia pun dia celebrate tu macam aku rasa standard paling credibility ni yang dia paling macam langgar sebab dia tak reflect real situation of the company. And dia boleh je buat pengguna financial information tu akan buat keputusan yang tak baik lah sebab macam dia macam ke arah kepada director punya personal interest tau. Macam itulah, so macam dia tak fikir pun pasal investor. So maybe investor akan buat satu keputusan yang salah in future. Ya, lagi pula credibility tu kan dia cakap kan yang nombor 2 ni provide relevant information. Jadi kalau ada benda yang dia sorok, hide, kena tipu. Maksudnya dah tak relevant lah information dia kan untuk buat keputusan untuk pengguna-pengguna financial information tu. Just to report any delays. Betul. Lagi satu, maybe kalau dia nak guna juga selektif tu boleh, tapi CEO kena bagi judgement yang macam lagi kukuh. Kenapa? Dia bukan sebab cash flow tu je yang cash flow tu berbeza pada projection punya. Okay. So credibility lah kan dia punya yang paling sini. Sebab kalau tengok memang dari ni memang credibility dia lah kan sebab dia yang kena, sebab dia macam bertanggungjawab sepenuhnya lah atas cash flow tu. So kalau macam ada benda yang dia tak ni, memang credibility dia akan terjejas lah kalau dia pilih untuk tak full disclosure macam tu kan. Okay. Ni dekat bawah ni. Okay, lepas tu soalan 4 MIA provide guidance for the ethical issue as SMA and a member of IMA. What course of action should we take for the quarter annual release announcement? Full disclosure or selective disclosure? Why? Okay, tadi kat nombor soalan 1 tu kita dah decide untuk ni Tapi kita boleh tengok dua-dua lah kot sama dia nak full ataupun selective. Betul, kita boleh tengok daripada benefit dia. So just kita nak kena terangkan pasal benefit kalau need buat full disclosure apa dia benefit dia, kalau dia buat selective apa benefit dia, macam tu. Tapi kali ni tengok as SMA and member of IMA kan, bukan as CFO macam tu. Okay. Betul. So kalau apa maksud dia mencari survey ethical issue guidance daripada yang MIA provide tu? Maksudnya apa penilaian kita tu kena bergantung pada apa yang MIA provide kan? Mungkin lebih kepada macam mana kita nak guna guidance yang MIA tu provide, IMA tu provide untuk apa yang ni kita patut buat macam tu. Last ni dekat belakang sekali tu ada yang ni, last ni resolving ethical issues. Yang ni boleh refer ni kan. Kita pilih full disclosure atau selective disclosure. So kita tengok satu lah based on IMA ni. So kalau untuk full disclosure, apa ada idea? Ada pendapat?
Kalau full disclosure macam sebagai member IMA memang dia tekankan untuk macam lah dia banyak lah etika-etika dia kan. So dia macam kena patuhi setiap etika yang ditetapkan tu. So kalau diorang tak patuh etika yang ditetapkan tu, maybe dia akan kena tindakan dan kata tertib ataupun maybe dia boleh keluar daripada senarai member. Macam tu. Dia keluarkan daripada IMA tu ke kalau dia tak follow? Ataupun dia kena saman ke. Dia kena tindakan lah sebab dia dah tak patuh dengan ethics. So better dia buat full disclosure. Betul, sebab even kalau tengok macam dekat US GAAP pun dia tekankan untuk semua syarikat kena disclose semua benda yang material punya. Tak kisah material tu macam dia kecil sikit je ke apa, tapi dia still kena disclose sebab kan investor ni dia nak transparency, lagi satu dia nak accuracy sebab dia nak buat decision kan. Lagi satu kalau macam contoh dia buat dia disclose semua benda, so dia macam senang nak faham, dia macam mudah nak faham, nak tengok, dia nak compare dengan competitors lah tu, nak tengok macam in terms of profit ke apa, cash flow ke apa. Lepas tu maybe lagi satu ni kan dia members untuk IMA dengan CMA kan. Maksudnya dia ada knowledge dari segi accounting dengan finance. So maksudnya dia tahu apa investor, apa efek kalau benda ni tak disclose kepada investor sebab dia belajar benda macam ni lah. Faham? Okay. Kalau selektif macam mana pula? Kalau tengok pada selektif tu kan, macam dalam selektif tu kan dia macam kita boleh tak full disclosure kan. So macam kita ada certain benda yang kita tak tunjuk full. So macam contoh lah, dia punya keuntungan tu, contoh dia berkurang ke apa semua. So macam investor ni ataupun stakeholder ni mesti dia nak tengok company tu yang tinggi yang dia punya profit. Betul tak? Betul. Maksudnya macam rasanya lah maybe itu salah satu dia punya benefit lah kalau dia selektifkan dia punya disclosure tu. Bagi pendapat lah. Tapi kalau kita tengok balik daripada full ataupun selektif ni, rasanya macam better full lagi kan daripada selektif. Sebab selektif tu dia just untuk kita tunjuk dekat investor je pasal benda tu. Untuk kita macam nak kita punya reputation company tu okay. Tapi kalau untuk full tu sebab kita ikut standard kan. So kalau macam ikut standard pun effect juga kat company kita kan. Itulah kalau dia pilih selektif pun nanti macam investor-investor tu mestilah akan tahu kan sebab diorang ni kan dalam bursa. So macam investor-investor tu mesti tahu dia tu CFO and then orang boleh direct report lah something macam tu sebab dia ke IMA punya members kan. So macam daripada situ macam dia patut consider untuk full disclosure lah sebab maklumat sekarang kan semua orang boleh cari. So semua orang boleh tahu yang dia tu CFO untuk company ni. So means dia yang approve segala financial information yang keluar semua tu. So macam benda yang dia patut consider lah. Yang mungkin dia fikir takkan ada orang report aku. Tapi untuk investor-investor kan macam maklumat tu semua berguna untuk diorang. So kalau dia, so memang better dia pilih full disclosure lah. Banyak benefit untuk dia lagi lah. And untuk macam soalan tadi macam untuk credibility dia. Sebab yang paling terjejas kalau dia pilih selective disclosure tu is credibility dia. So memang kalau dia pilih full disclosure tu memang boleh maintain dia punya credibility lah as IMA members macam tu. Betul, sebab lagi satu pun kan dia nak buat earning announcement tu, yang tu masa tu CFO pun salah seorang yang akan hadir juga masa nak buat earning announcement sebab dia yang akan cerita semua benda pasal financial statement, financial position, pasal ni lah cash flow semua benda ni. So memang full disclosure kan ada lagi. Kenapa ada lagi? Dapat yang untuk selektif ke full Tak ada. Ada Sebab lah. memang boleh nampak yang full disclosure lagi benefit, banyak benefit. Sebab selektif ni macam benda ni benefit tapi untuk short term punya.
So yang untuk what course of action tu dia boleh pilih, dia boleh follow yang resolving article issue dekat yang ni lah kan. Yang ni lah kan. Follow yang satu-satu yang diorang bagi guidance ni kan. Kan yang what course of action tu. Take. Okay. So soalan seterusnya. Last kan. What power does CFO Nick Alexander have if CEO Travis Scott refused to yield on his strategic disclosure plan for third quarter? Oh, means apa yang CFO ni boleh buat lah kan? Apa yang dia ada kuasa lah macam tu kan? So ni kita nak tengok macam mana? Kita nak pergi nak jawab soalan ni macam mana? Nak tengok by badan-badan yang Nick Alexander ni boleh guna ke? Ni semacam bursa tadi tu ke, report ke apa ke, saya korang rasa macam mana? Ini kita punya pendapat logik ke atau kita kena jelaskan based on standard, ikut standard? Kalau macam Zahira, macam Zahira lah, Zahira fikir kalau kita guna standard pun still at the end kita punya action juga apa yang kita kena buat. Macam contohlah kalau kita follow ICAW ni, dia bagi tahu apa step yang kita boleh buat untuk nak buat action ni lah pasal macam nak bagi tahu pasal masalah ni. So macam contoh at the end kita still juga action kita still kena report benda ni dekat pihak atasan. Cuma kalau kita follow standard ni macam ada guidelines dia lah, macam apa yang kita kena buat dulu, macam rangka kertas kerja macam tu, lepas tu baru kita boleh bagi tahu board members. Macam contohnya kita kena kumpul dulu macam apa fakta-fakta, lepas tu kena pasti apa masalah dia. Lepas tu tengok benda ni akan effect tak dekat siapa-siapa macam investor ke, employees ke, analyst ke. Lepas tu dia tengok bila dia tengok lagi satu dia langgar tak apa-apa ethics yang macam dah bincang dekat soalan 3 tu, macam honesty, responsibility semua. So last kali kita baru buat apa action kita. So action kita memang kita kena bagi tahu board members. So mungkin kita juga boleh influence board members tu lah kan, macam untuk bagi tahu macam the best way is full disclosure. Sebab kalau banyak benefit lagi lah, mesti kita dah bincang tadi yang full disclosure punya benefit tu apa dalam long term, dia punya effect apa semua tu kalau kita pilih selective disclosure apa semua tu. So memang dia pun nanti kan akan masuk dalam meeting board of members tu, so mungkin daripada situ dia boleh influence lah member-members dalam tu, sebab nanti at the end yang members tu yang akan buat keputusan gitu. Sebab CEO dia kena follow juga orang atasan, bukan CEO yang buat keputusan sendiri. Faham? So, yang lain? Ada lagi? Kalau macam ICAEW ni dia terus report kepada board member kan. Okay, tapi kalau SEC ni macam ada Security of Exchange Commission ni, dia terus report dekat audit committee. So kalau macam anyone yang rasa macam company director ataupun executive office tu macam violate the ethic, so dia orang boleh terus report kepada audit committee. Okay, lepas tu siapa yang report ni akan dijagalah, mesti takkan didedahkan lah dia punya information siapa yang report apa semua. So bila diorang dah report dekat audit committee, and audit committee ni lah yang akan ambil tindakan untuk diorang. Tapi banyak kalau kita gunakan macam SEC punya carangan macam tu kan, yang means untuk report kat audit tu, macam benda tu akan effect CEO tu punya ni lah kot CEO tu punya mungkin nama macam tu, means Reputation. something macam tu lah kan. Memang dia akan bagi macam criminal penalty ke, ataupun civil liabilities ke, ataupun dia macam bincang dengan board director untuk untuk lucutkan jawatan CEO ke, macam tu lah. So aku rasa macam audit committee ni macam lagi macam besar je pengaruh dia, macam boleh mempengaruhi board of members. Ya, lagi pun company kan mesti ada audit lah gitu kan. So macam mungkin daripada segi tu nanti mungkin kalau kita bagi tu dengan audit tu pun mungkin nanti macam auditors tu akan bagi
mungkin pendapat lah kan. Macam mana kita nak overcome masalah ni kalau kita report dengan auditor macam tu. So, lagi Ni kalau standard lain kita ada ni kan. Kita dah ada Kalau boleh ke kalau kita ambil IMIA ni sebab Nat ada tengok satu website ni dia cakap MIA ni dia offer untuk talian tanpa nama anonymous helpline. Okay. Dia macam saya tahu kalau CEO ni dia still nak guna selective disclosure ni. So apa yang CFO boleh buat ni dia boleh call MIA dan tapi MIA takkan tahu siapa dia ni, cuma semua member MIA je boleh call kan. So cuma dia tak dapat tahu siapa yang call. Dan ni dia boleh CFO ni dia boleh tanyalah apa jadi kalau CEO saya still nak proceed dengan strategi still nak proceed dengan selective disclosure ni, apa ethical prinsipal yang saya langgar, semua tu dia dapat tahu dari situ. Dan dari situ dia boleh kumpul bukti yang mengatakan satu badan ni dah cakap kalau saya teruskan dengan benda ni saya akan jadi macam ni. So dia boleh terangkan benda tu kepada CEO dengan bukti yang dia dah dapat tu. Faham? Maksudnya dia macam Dia bukan MIA, dia IMA. nasib kau tegur. IMA. Maksudnya dia guna konsep whistleblowers kan. Orang tak tahu CEO tu tak tahu siapa yang sebenarnya inform beritahu apa masak, apa isu tu. So takkan ada company tu tak adalah dapat reputasi buruk. Cuma just minta CFO just minta Suggestion. pendapat MIA apa yang dia buat semua tu, advice daripada MIA. Dia rasa cukup je kot 3 ni ke kita nak bandingkan lagi ke? Rasanya dah cukup kot untuk 3 ni kita tengok. Takut. Tengok. So semua ni akan ada dalam kita punya ni kan. I mean kita akan gunakan badan-badan ni lah kan untuk macam untuk as a power untuk CFO ni kan. Itu kalau Rescott ni refuse untuk guna juga dia punya disclosure. Selective disclosure tu. Okay. So nanti kita dah decide kan. Yang ni kita dah cakap no. Yang untuk approve ni dia memang kita tak akan approve. And then as employee pun kita tak akan approve. Lepas tu kita dah tengok yang CEO, CFO ni semua. And then dah tengok juga yang ni ethical professional dengan standard. So yang ni kita tadi pilih 4 ni full disclosure kan. And then ada kita boleh guna yang resolve ethical issue ni. So dengan badan-badan ni semua. So nanti kita just masukkan point kita dalam soalan untuk presentation. Okay. Okay. Untuk presentation lah kan? Okay. Okay. So, itu Ada ke saja. untuk malam ni? Itu saja. Kita tinggal buat slide je lah kan? So kalau nanti kalau ada apa-apa tak faham kita boleh bincang dalam group lah. Group WhatsApp boleh. Okay. 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 Thank you korang. Okay, thank Okay, you. bye-bye.